أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat daripada kalangan sahabat baginda, para tabi'in dan sekalian umat Islam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله. Anak-anak muslimin dan muslimat, harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Dan para asatizah alim ulama, ada salah dan silap, bagi teguran pada saya, jadikan saya salah seorang daripada insan yang berada di bumi Malaysia yang dapat memberi manfaat kepada bumi Malaysia dan juga kepada anak-anak tuan-tuan. Doakan agar saya boleh menjadi seorang abang, seorang rakan yang boleh menjadi pembimbing rakan sebaya atau menjadi seorang kawan kepada anak-anak tuan-tuan. Doakan saya. Amin. Anak-anak muda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, hari ini kita sambung dalam bab menelusuri kehidupan rumah tangga, tapi dalam bab kita cerita berkaitan dengan ayak. Pasal bab kahwin dalam bab ayak. Okey, khair. Jadi 3 episod berlalu kita cerita berkaitan dengan pasal apa kita kena belajar ilmu fiqh. Hubung kait dia dengan iman. Yang pertama, tanda orang yang beriman. Allah nak abang kata tanda orang beriman, dia bila nak mendirikan solat, dia mesti bersuci. Satu. Yang kedua, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dia pasti akan yakin dengan hari akhirat. Maknanya bila kita belajar fiqh, kita akan yakin dengan hari akhirat. Dan yang ketiga, apa dia? Kita belajar fiqh, tujuan dia adalah untuk nak mendapatkan taqwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, hari ini kita kena rangkumkan ketiga-tiga tadi duduk kat kita, supaya kita tahu bahawa apa yang saya kongsi, apa hak yang tuan-tuan semua tengok, apa hak yang kita pelajari. Saya mengajar dalam masa yang sama, saya belajar. Apa perkataan yang sesuai dan sebagainya, macam itu juga dengan tuan-tuan. So, apa yang kita belajar hari ini, semuanya adalah semata-mata untuk kita nak jadikan diri kita lillahi ta'ala. Sebab itu kita jangan heran. Pasal apa ulama yang mendalami fiqh, Masya Allah, Allah buka kepada dia pintu hikmah. Contohnya Syekh Dok Patani. Hak ni saya nak habaq kata ini karamah. Maknanya kalau benda ni tak jadi kat kita, kita jangan nafikan benda ni. Boleh faham? Maknanya benda ni kalau tak jadi kat kita jangan nafi. Seperti mana Ibnu Khaldun dalam kitab Ibnu Battuta. Dalam kitab Rihlah Ibnu Battuta, kalau tuan-tuan buka, Ibnu Battuta dia cerita. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ibnu Battuta, dia akan cerita kat kita. Aku jumpa orang ni, ini peristiwa ni, ini raja ni, ini karamah syekh ni, ini karamah syekh ni. Dia akan cerita. Ketika orang yang hidup sezaman dengan dia adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama yang hebat juga. Tetapi dipesan oleh seorang raja kepada Ibnu Khaldun, ketika mana Ibnu Khaldun beritahu dekat raja berkaitan dengan cerita yang Ibnu Battuta cerita. Betul ke cerita itu? Maka kata pemimpin itu kepada Ibnu Khaldun, wahai Ibnu Khaldun, jangan kita kata cerita orang itu tidak benar semata-mata sebab cerita itu tak jadi kepada kita. Boleh dapat? Itu adab kita. Maknanya bila saya cerita pasal Syekh Daud, saya cerita pasal Syekh Ali Jumaah, saya cerita pasal Syekh-Syekh yang hebat-hebat, jangan kita kata cerita itu tak betul. Sebab benda itu tak pernah jadi kat kita. Boleh dapat? Boleh jadi betul sebab jadi kat dia. Kita kena percayalah benda tu sebab benda tu tak mustahil bagi Allah untuk buat.
So cerita yang saya nak beritahu kata, tak hairanlah kalau ulama yang mendalami fiqh, yang hebat ilmu agamanya, Allah buka pintu karamah, Allah buka hijab kepada dia, dia boleh buat macam-macam. Sebab tu Imam Malik ini Datuk Harun, guru kami Datuk Harun sentiasa cerita kat kami. Imam Malik sebelum dia nak mengajar, dia akan ambil wuduk dulu, dia akan mandi dulu sebelum tu, dia akan bersihkan sebelum dia mengajar satu hadis Nabi. Pasal apa? Sebab dia mendalami fiqh. Nak dapat yang kata iman, takwa tadi tu semua akan patah balik mai dekat dia. Sekiranya dia taat apa yang Allah Ta'ala suruh, dia akan dapat hak ujung tadi apa dia. Iman, takwa dan sebagainya. Boleh dapat? So jangan heran. Kita hak jenis ambil ikut dan, ayak ni ayak apa aku pun tak tahu. Ayak ni ayak lagu mana, mai ikut mana pun aku tak tahu. Ayak ni mutlak ke tak mutlak ke, mustakmal ke apa ke, mutanajis ke, aku tak tahu. Yang aku tahu ambil wuduk cara dia lagu ni apa semua. Hak jenis lagu kita, bila Allah tak buka hijab kat kita tu, kita jangan heran. Boleh dapat tak? Boleh join. Okey, boleh dapat. Good, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita boleh faham. Dan sebab tu tuan-tuan hak mana menonton, yang mana ada anak-anak macam saya juga, kita doa supaya anak-anak kita mahir ilmu fiqh, mahir ilmu Quran, mahir ilmu hadis, supaya Allah buka kepada dia hikmah-hikmah yang ada di alam ini, supaya dia boleh tahu, dia boleh dapat ajak orang, kembangkan lagi. Saya dalam masa terdekat saya nak cerita juga ke orang berkaitan dengan sains dan Al-Quran, biotek dan Al-Quran, semua benda tu saya nak hurai, keselamatan dan keselamatan dan juga kesihatan daripada dalam pekerjaan berdasarkan Islam. Apa yang dia kait daripada Nuh, zaman Nabi Nuh. Okey, boleh dapat. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah saat kita sambung balik perbincangan kita berkaitan dengan ayat. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan kita sekarang menelusuri kehidupan rumah tangga, dan kita membincangkan tentang bab tajuk ayak. Dah masuk dah episod saya rasa 8 ke hampir 10 episod rasanya. 8 ke 10 episod rasanya kita duk bincang pasal ayak ni. Tak apa, biar mengaji pelan-pelan, jangan takut. Kalut nak pergi tak mana. Baik. Jadi ayak kita tahu terbahagi kepada 4. Ayak mutlak, tak ada problem padanya. Dia suci lagi menyucikan. Bahasa Arab dia tahir, mutahhir. Ayak mustakmal, mutahhir, ghairu mutahhir, suci tapi tak menyucikan. Ayak musyammas, tahir, mutahhir tapi menggunakan yang makruh. Dan ayak yang keempat, ayak mutanajis, ghairu mutahhir, tahir pun tak ada, dia najis, dan ghair mutahhir lah, dan dia najis. Tak ada, khalas. So, 4 pembahagian ayak. Ayak yang terakhir adalah ayak najis yang bercampur. Sepatutnya saya cerita dekat tuan-tuan apa itu najis-najis yang dimaafkan dan sebagainya. Tapi saya minta izin, mungkin dalam pertemuan akan datang, baru kita masuk tajuk, kita cerita pasal najis. Dalam masa yang sama, danlah saya bawa anak saya tunjuk kat tuan-tuan macam mana nak tukar lampin. Hak lampin lagu mana kita kena berhati-hati, jari mana jaga. Bukan abang atas saya terror, tidak. Macam saya kata lah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kadang-kadang kita tersalah. Kadang-kadang macam saya duk pergi pesta, kan kami terlibat. Saya terlibat dengan adik-adik saya, kita duk pergi karnival dengan butik, kita duk perform jubah pada semua orang, supaya ajak semua orang supaya pakai jubah macam tu je. Jadi masa kita ikut karnival tu, ada kala kita tengok orang, saya bila berjalan saya observe, saya tengok ada kala di kalangan sahabat kita, dia salin anak dia, kadang-kadang dekat kapet lantai lagu tu, dia salin anak dia buka pampers sambil anak seorang lagi duk lari, ayah, mak duk runtun hak dia kata ya sat lagi mak mai, tangan duk perbetul anak tu. Maknanya kalau salin dekat atas kapet lagu ni, ayak nak ambil tahu mana. Takkan duk pergi ambil ayak botol duk curah tengah-tengah tu, orang marahlah kapet basah. Maknanya tak ada dah, kita tarik pampers dia, kita sarung pampers baru ya. Saya nak sebut, bukan, macam saya kata tadi, saya bukan abang atas saya pandai, dak. Hak saya bercakap ni ada dalam kitab, tengok buang. Tengok apa yang ada dalam kitab. Sebab kadang-kadang orang kata, hang baru kahwin 2 tahun, ada anak seorang, dia cakap banyak. Dak, tu saya kata tadi, saya bukan ada abang lagu tu. Saya nak bagi tahu kata, kan ulama bagi tahu dekat kita berdasarkan firman Allah. Allah kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang suci.
buka pula hadis Nabi dalam matan Arba'in Imam An-Nawawi tu, tuan-tuan cuba tengok. Allah itu suci dan Allah sukakan benda-benda yang suci, benda-benda yang baik. Allah dah habaq dah dan dia tak terima benda-benda yang tak suci. Jadi Allah dia mau benda hak mai dekat dia suci. Kita bawa anak kita pergi dekat orang minta tolong orang doa. Doa adalah satu benda yang mulia dan suci. Tambah pula doa yang dibawa oleh ulama-ulama. Saya syukur sangat tuan-tuan. Hari tu masa bawa anak saya Don Mustafa, saya rasa lega sebab nama dia Mustafa. Turki kan dia dengar nama Mustafa, dia syok sikit kan. Sebab mereka punya bapak kemerdekaan, bapak pemodenan mereka, dia kata Mustafa Kamal kan. So bila dengar nama Mustafa, oh semua orang seronok. Tapi bab Mustafa ni rezeki anak saya, kami pergi sana, jumpa dengan Bilal Ayah Sofia, jumpa dengan Bilal Masjid Hijau, jumpa dengan Tok Imam Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Semuanya mendoakan kepada dia. Saya nak sebut kata, tuan-tuan cuba tengok. Mudah-mudahan dengan doa tu berkat lah. Doa yang dibawa oleh ulama-ulama begini, para asatizah begini, doa mereka mulia dan suci. Tapi kalau anak kita dalam keadaan tidak suci, kita tak tahu bila masa kita nak jumpa ulama, betul tak? Katalah kita salin anak kita tadi dekat karnival tu. Karnival sekarang dah ramai ustaz-ustaz mai. Contoh kita bagi, kita ambil ustaz-ustaz TV Al-Hijrah punya nama, kita sebut semua. Kita ada Ustaz Haryanto, kita ada Ustaz Badli Shah, kita ada Ustaz Ustazah Ispadiah, kita ada Ustaz apa lagi yang dalam cinta ilmu dan sebagainya. Dr. Zul, Allah, Dr. Zul, contoh kita bagi. Ulama-ulama ni orang jemput main karnival. Kita baru je salin anak kita. Salin dia dalam keadaan kita tak cuci dia punya anu dia tu. Kita tak pergi cuci anu dia. Kita buka pampers, buang pampers hak hancing tu. Serelum balik lah. Hak anu tak suci. Saat lagi dengan gatai dengan penyakit apa tutup sata-sata tu kita panggil doktor. Kalau tak kita bagi satu episod 30 minit sana kita panggil doktor cerita kalau ayak kencing baby tak cuci betul-betul apa jadi kat kemaluan anak tu. Dia tak kena sekarang, dia kena esok sak. Dia duk heran pasal apa? Dia kahwin tak dapat anak. Dia duk kata salah dia. Dia tak tahu rupanya hak dulu tak cuci kencing dia. Mana kita nak tahu kan? Kita kena tanya doktor bab tu. So saya bagi contoh aja. Kita tahu kita tanya doktor. Tapi nak cerita kata, dia bawa anak dia. Assalamualaikum Ustaz. Tuan Guru, Tok Mufti, tolong doa kat anak saya. Ustazah Ifadiah pegang, Ustaz Badli Shah pegang, Ustaz Haryanto pegang, Dr. Zul pegang. Dia pun doa. Macam mana doa tu nak hinggap mai kat anak kita? Sebab anak kita dalam keadaan tidak suci. Boleh dapat tak? Sebab itulah hak bab ni kena jaga sangat kita suami isteri. Kena jaga sangat benda ni. Kena jaga. Sebab tu saya sentiasa highlight dekat orang. Saya bagi tahu kata bukan abang kita terror tak. Tapi nak abang kata yang kita cuba amal. Apa yang ulama ajar kita. Anak saya Alhamdulillah tuan-tuan tak ada. Mesti kena cuci. Hang kencing ke, hang berak ke, hang buang yang besar, hang buat kecil ke. Musim panas ke, musim sejuk ke. Pergi cuci ke. Tak kisah. Hak orang nak kata tak, ni anak saya nak cuci anak saya. Kesian anak ustaz, tak ada kesian apa ni agama Allah, takkan Allah tak tahu. Buat juga tuan-tuan, cuci. Insya-Allah Allah bisa tegal biasa. 6 bulan tuan-tuan train anak tuan-tuan, 10 bulan, 1 tahun tuan-tuan train anak tuan-tuan. Insya-Allah dia akan selesa dengan keadaan kita cucikan dia. Tuan-tuan dapat tak? Sebab tu boleh kait balik. Bila satu orang dia mengamalkan ilmu fiqh, dia akan dapat yang dikatakan taqwa. Pasal apa? Dia takut macam mana Allah Ta'ala yang suci, yang suka benda suci, nak dapat benda yang dikatakan doa ke atas anak kita, kalau anak kita dalam keadaan tidak suci. Saya bagi contoh anak kita sebab saya baru dapat anak seorang. Okey? Saya terasa benda lagu tu. Bukan saya buat sebab nak abang kata saya ustaz, saya terror. Dah. Sebab saya nak benda tu jadi pada anak saya. Saya tak mau anak saya seorang. Sebab tu saya kongsi dengan tuan-tuan. Pasal tu saya susah payah tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan jaga yang ni ayat mustakmal. Jangan lepas pandang tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan seorang Muslim. Al-Muslim man salim al-muslimu min lisani wa yadihi. Yang tu Nabi sebut. Orang Islam dia akan menyelamatkan saudara dia daripada tangan dia, daripada lisan dia dan juga tangan dia. Cuba bayang setiap orang daripada kita. Setiap orang. Tak usah ambil jauh. Ambil Don and Dona sudah. Ambil adik-beradik saya. Saya tak mau kata orang lain. Ambil adik-beradik saya. Don and Dona, sepupu saya. Don, lelaki, Dona, perempuan. Kami ada 46 adik-beradik. 46 sepupu sepapak Don and Dona. Keluarga saya 4 orang begitu. Baik. Apa kami nak buat? Setiap orang daripada kami, setiap kali masuk toilet,
Ni saya bagi contoh ya. Setiap kali masuk toilet, kita akan jiruh dulu toilet tu. Sebab apa? Takut air muntah najis tadi. Nampak tak? Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Saat lagi kita akan sambung balik. Hadza wabillahi taufiq. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan benda yang kita lalui sekarang adalah kehidupan berumah tangga. Dan kita dalam bab ayat. Jadi saya stop start, bukan tak mau cerita, saya stop start, kita cerita dulu bagi semua orang faham. Pasal apa kita duk titik berat benda lagu ni. Bukan abang kata kita pandai, bukan kita nak abang kata kita ni. Wallahi wala fakhrah. Saya cakap bukan untuk nak bangga, bukan apa, tak ada apa. Tuan-tuan boleh rasa apa yang saya bercakap. Tuan-tuan boleh tahu, tuan-tuan boleh rasa. Saya duk bercakap ni rasa nak tunjuk diri kan, nak bangga diri kan, atau saya bercakap sebab nak kongsi supaya tuan-tuan pun dapat benda yang macam mana saya dapat. Saya nak tuan-tuan dapat benda yang macam mana saya dapat. Sebab benda yang saya buat bukannya benda keistimewaan. Sebab awak ustaz, awak buat ni maka keistimewaan itu sampai kepada awak. No. Disebabkan saya orang Islam, saya buat apa yang orang Islam sepatutnya buat, maka saya dapat benda tu. Tuan-tuan orang Islam, tuan-tuan buat apa yang sepatutnya tuan-tuan buat, yes, tuan-tuan akan dapat benda yang sama. Sebab itu hari ni saya nak sebut kata, kita jangan bercakap tentang hak. Jangan bercakap tentang hak. Cakap tentang tanggungjawab. Bila kita bercakap tentang tanggungjawab, kita akan nampak apa benda kita kena buat. Contohnya, isteri, jangan cakap pasal hak dia sebagai seorang isteri. Cakap dulu apa tanggungjawab seorang isteri. Buat dulu tanggungjawab seorang isteri. InsyaAllah hak isteri akan sampai. Sebab apa? Sebelum awak nak dapat hak sebagai seorang isteri, seorang lelaki mesti kena meminang awak dulu. Seorang lelaki mesti kahwin dengan awak dulu. Maka bila seorang lelaki kahwin dengan awak, awak secara automatik telah mendapat tanggungjawab sebagai seorang isteri. Bila awak dapat tanggungjawab seorang isteri, selesaikan tanggungjawab awak. InsyaAllah hak awak akan sampai kemudian. Hari ni orang semua cakap hak. Contohnya, orang anak bercakap kata hak dia sebagai seorang anak. Dia nak kebebasan. Mak bapak jangan kongkong dia. Jangan cakap pasal hak seorang anak. Cakap dulu apa tanggungjawab seorang anak. Anak selesai dengan tanggungjawab dia, InsyaAllah hak dia akan sampai. Nampak tak? Contoh, kita cakap ni. Contoh, maaf. Saya cakap ni, orang kata, awak ustaz nampak. Taklah, alang-alang teringat. Cerita pilah. Lagipun saya bukan marah, bukan saya tengkin orang kan. Saya streskan benda tu, nak tunjukkan kata benda tu saya highlight. Betul? Contoh, maaf orang perempuan. Maaf hak asasi orang perempuan. Contoh. Hari ni famous benda ni. Di barat, di mana-mana, di Malaysia, famous hak asasi orang perempuan. Jangan cakap hak asasi orang perempuan lagi. Cakap dulu berkaitan tanggungjawab orang perempuan. Tanggungjawab orang perempuan kena jaga maruah diri dia, kena jaga diri dia, kena jaga keluarga dia, kena jaga harta suami dia, kena jaga mak bapak dia, kena jaga anak dia. Barulah cakap hak dia. Tanggungjawab kalau kita tak selesai, macam mana kita nak cakap hak? Boleh dapat tak? Sama sebab tu dalam Islam, satu orang suami. Ni masa kita taklid. Ingat tak? Orang lelaki bila kahwin, dia baca taklid. Apa dia? Kalau saya meninggalkan isteri saya 4 bulan qamariyah berturut-turut, kemudian keluarga saya tidak memberi nafkah kepada dia bagi pihak saya, kemudian dan sedangkan isteri saya baik dengan saya. Nampak tak? Sedangkan isteri saya baik dan taat dengan saya. Cuba baca elok-elok dia tu. Maknanya kalau isteri itu tidak baik, isteri itu tidak taat dengan dia, dia tak akan dapat benda yang dia kata tu, yang dia baca taklid tu. Tak dapat. Pasal isteri dia jahat. Pasal isteri dia tak buat tanggungjawab dia. Cuba baca balik taklid tu. Cuba tengok elok-elok balik. Masa kita kahwin tu kita baca. Ke tak teringat sebab apa? Gemuruh. Baca lah hak panadat, tulisan apa-apa aku baca. Dia tak ingat. Baca. Saya tinggal isteri saya selama 4 bulan berturut-turut bulan qamariyah, ataupun keluarga saya tak memberikan nafkah bagi pihak saya pada isteri saya, sedangkan isteri saya baik dan taat kepada saya. Maka ketika itu kalau isteri saya jumpa dengan hakim ke apa ke, jabatan apa, bayar RM1 ke apa-apa, RM10, ada tempat RM1, ada tempat RM10, maka tertalaklah dia dengan talak khuluk. Nampak tak? Pasal apa? Isteri saya baik dengan saya dan patuh dengan saya. Nampak? Tu kena baca. Jadi saya nak patah balik, nak tunjuk apa? Islam pun dia highlight, kita kena buat tanggungjawab kita dulu, baru hak kita sampai. Buat tanggungjawab kita dulu. Jadi patah balik. Mak bapak, buat tanggungjawab kita sebagai mak bapak. Jangan kira anak kita nak jadi soleh ke, nak jadi jahat. Buat tanggungjawab kita. InsyaAllah hak kita sebagai mak bapak untuk didoakan oleh anak soleh akan tercapai. Saya cerita benda ni, saya kongsi dengan tuan-tuan. Sebab saya tak boleh tengok orang lain. Saya kena tengok mak bapak saya.
Mak bapak saya tunaikan hak mereka sebagai mak bapak pada kami. Kami anak-anak anytime tak ada masalah untuk kita doakan mak bapak kita. Pasal apa? Hak mereka akan dapat bila mereka tunaikan tanggungjawab mereka pada kami. Mereka bagi kita, mereka korban duit mereka bagi kita pendidikan agama, mereka tak ada duit tak apa, hantar anak pergi sekolah. Sama juga dengan Tok Wan kita. Ingat Tok Wan kita zaman dulu. Tok Wan kita membesarkan ayah dengan mak kita. Tengok macam mana dia tunaikan tanggungjawab dia dulu. Tak ada siapa pun. Mak kita cuma tengok. Ada mak kita pakai gelang, mah sampai lagu ni. Mana ada? Tengok Tok Wan kita, nenek kita, ada pakai gelang? Tak ada. Dia ada 2-3 ruah, betul tak? Dia ada 2-3 bentuk. Cincin 1-2 je dia ada. Dia tak tuntut kat tok kita, dia punya hak dia. Tapi tengok dia jaga anak-anak macam mana. Allahu Akbar. Semua masuk universiti, semua jadi orang-orang hebat. Contoh macam kita tengok Ustaz Toha punya keluarga, Ustaz Toha punya Tan Sri Hassan Azhari. Isteri Tan Sri Hassan Azhari menunaikan tanggungjawab pada anak-anak semua jadi orang besar, orang hebat-hebat. Masya-Allah tabarakah. Mak bapak dia dapat tak hak lepas tu? Dapat. Nampak? Maka di akhir bahagian ayat hari ni punya cerita, sebelum kita nak sambung bab saya nak tunjuk macam mana nak cuci, sebab anak saya dia kena ada ample time sikit baru dia boleh ni. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Jadi episod kali ni saya tutup dengan bagi tahu kata tuan-tuan, ayat Allah Ta'ala cipta dia. Dan Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Allah tak pernah cipta satu benda tu sia-sia. Dan ayat dengan kita, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan pada ayat itu benda-benda hidup. Hak ni. Hak yang kita duk cerita ni sebab tu pekah dia letak awal-awal sekali bab bersuci. Suci mesti kena dengan ayat. Ini kehidupan kita nak bermula. Tuan-tuan cuba tengok macam mana keluarga tuan-tuan bila dibina dengan ayat, dibina dengan apa? Bersihnya dia, sucinya tempat dia nak buang ayak. Walaupun Imam An-Nawawi dia highlight juga, dia kata apa? Apapun hak yang dalam hati yang penting. Jadi kalau kita bismillah dalam hati masa kita dalam toilet pun dikira sebab apa? A'la bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang. Tujuan kita zikir adalah untuk bagi hati kita. Hati kita supaya dapat hul iman dan Islam tadi tu. Jadi hati tadi penting. Tapi nak sebut kata apa? Hatta dalam toilet pun kalau kita boleh cuci bersih macam saya kata tadi. Bayangkan kalau keluarga saya saja 50 orang kami jaga benda itu. Masya Allah. Kalau kita bertebaran di mana-mana pun akan bersih tempat yang kita pergi. Apatah lagi kalau rakyat Malaysia, kawan-kawan TV Al-Hijrah kena pergi mana-mana menjaga kebersihan. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya akan mendapat manfaat daripada apa yang kita buat. Boleh dapat. Jadi al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam dia akan jaga saudara-saudara daripada keburukan lidah dia dan keburukan tangannya. Boleh dapat tuan-tuan? Setakat itu sahaja. Tasyakir Adrim, itu orang Turki kata tasyakir Adrim. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi tengok, sudi tonton. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Hadza wa billahi taufiq. Tangguh dengan tasbih kafarana suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.